Qaidatun fi mujmalihi wa mubayyanihi. Situ. Kaedah pada mujmal dan juga pada mubayyan. Jadi Quran ni dia ada mujmal dan ayat tu tak jelas, kita tak faham. Lepas tu dia ada mubayyan, dia ada yang menerangkan ayat tu. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Qaidatun fi mujmalihi wa mubayyanihi. Satu kaedah pada mujmal dan pada mubayyan. Mujmal ni ayat yang tak jelas dilalah dia. Mubayyan ni ayat yang nak menerangkan apa mujmal tadi tu. Al-mujmalu ma lam tattadhih dilalatuhu. Mujmal ni ma lam tattadhih dilalatuhu. Barang lam tattadhih yang tidak jelaslah dilalatuhu oleh dilalahnya ma. Dia tak jelas. Wa huwa waqi'un fil Qur'ani khilafan li Daud az-Zahiri. Wa huwa dan bermula ia mujmal tadi itu waqi'un ada fil Qur'ani di dalam Al-Quran khilafan hal keadaan menyalahi li Daud az-Zahiri bagi Daud az-Zahiri. Daud az-Zahiri ni pengasas mazhab Zahir, mazhab Zahiri, mazhab ahli Zahir dah. Wa fi jawazi baqaihi mujmalan aqwalun, dan pada jawazi baqaihi mujmal, dan pada harus kekalnya Quran tu mujmal, hal keadaan mujmal. Aqwalun itu ada beberapa pendapat. Boleh tak selepas Nabi wafat ni Quran ni duk mujmal sampai hari kiamat? Boleh ke? Asahhuha la yabqal mukallafu bil amali bihi bi khilafi ghairihi. Asahhuha bermula pendapat yang paling sahih daripada nyanyi aqwal, la yabqal al mukallafu bil amali bihi. La yabqa, tidak tetap, tidak kekallah al mukallaf oleh mukallaf bil amali bihi, dengan beramal bihi dengannya mujmal, al-Quran yang mujmal tadi tu. Bi khilafi ghairihi, hal kadang menyalahi dengan selainnya mujmal. Jadi ayat Quran ni dia apa, dia ada mujmal. Mujmal ni kita tak jelas apa maksud dia, makna dia, apa dia nak. Mubayyan ni dia nak menerangkan yang mujmal tadi tu gapo. Ada tak ayat Quran ni mujmal sampai bila-bila? Masa dia lepas Nabi wafat pun dia duk mujmal lagi. Kita tak faham lagi makna dia. Jadi ulama bagi tahu ada, dan kita ni tak wajib beramal dengan ayat yang mujmal. Moga kita tak faham. Tapi bi khilafi ghairihi, selain pada ayat mujmal kita wajib beramal. Faham sini? Dia nak bagi contoh mujmal. Waqtulifa fi ayatin hal hiya min qabilil mujmali aw la. Waqtulifa, dan diperselisihkan fi ayatin pada beberapa ayat. Hal hiya min qabilil mujmali, adakah dia ayat tadi tu min qabilil mujmali, daripada arah mujmal, aula ataupun tidak. Ayat ni mujmal ke ataupun ayat ni dah jelas dah. Dah soreh dah ke mujmal. Minha, sebahagian daripada dia ayat ayatus sariqati, ayat curi. Ada ayat curi tu, wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Surah Maidah ayat 38. Surah Maidah ayat 38, wasariq wasariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, kamu kerat tangan dia tadi tu. Qil kata innaha mujmalatu fil yadi. Ia ayat tadi, ayat sariqah tadi tu adalah mujmal, tak jelas, fil yadi, pada tangan. Dia kata faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Li'annaha, kerana sesungguhnya yadun tadi tu tutlaqu 'alal 'udwi ilal qu'i wa ilal mirfaqi wa ilal mankibi. Tutlaqu, diitlaqkan ia yadun 'alal 'udwi, di atas anggota, ilal qu', kepada pergelangan tangan, wa ilal mirfaqi, kepada siku, wa ilal mankibi, kepada bahu. Jadi ada sebagian ulama kata ayat ni wasariq faqta'u aydiyahuma, ayat tu adalah ayat mujmal. Pencuri laki, pencuri perempuan, kamu keratlah tangan dia orang dua tadi. Lepas tu apa maksud dia? Tangan tu nak kerat kat mana? Sini pun kita panggil kerat tangan, sini pun kita panggil kerat tangan, sini pun kita panggil kerat tangan. Tu orang panggil mujmal. Wa fil qat'i,
Dan pada potong, faqta'u, potong. Potong tu pun mujmal juga. Li'annahu yutlaqu 'alal ibanati wa 'alal jarhi. Kerana sesungguhnya li'annahu al-qat'u tu yutlaqu, diitlaqkan ia potong al ibanati di atas putus, wa 'alal jarhi di atas luka saja. Potonglah. Potong tu nak potong sampai putus ke ataupun potong sekadar bagi berdarah macam tu saja. Dah. Wala zuhura liwahidin min dzalika, dan tiada benda yang zahir liwahidin bagi satu pun min dzalika daripada demikian. Dia bagi tahu macam tu saja. Tak ada terpotong sampai putus ke ataupun sebagainya. Lepas tu bila mana jadi macam tu, wa ibanatu syari'i minal qu'i tubayyinu annal murada dzalika, wa ibanatu syari', dan telah ibadah, telah menjelaslah, telah memutus, telah meneranglah oleh syari'. Syari' kat sini maksudnya hadis. Minal qu', daripada gelang pergelangan tangan. Itu tubayyinu menerangkan ia ibanah annal murada zalika, sesungguhnya yang dikehendaki itu zalika, ai zalikal qu', zalika fil qu', zalika dekat lengan. Jadi ayat Quran bagi tahu pencuri lelaki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, kamu potonglah kedua tangan dia. Jadi dekat situ tu ayat ni mujmal. Ayat ni apa? Lam tattadhih dilalatu, tak tahu, tak jelas dia nak bagi tahu apa. Sebab tangan tu sini pun boleh potong, sini pun boleh potong, sini pun boleh potong. Lepas tu bila sebut potong, potong bagi putus pun orang panggil potong, potong bagi berdarah, luka saja pun orang panggil potong juga. Bila mana jadi macam tu, hadis datang menjelaskan dalam waqat ruwiya an Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma qala idza saraqa as-sariqu faqta'u faqta'u yaminahu minal qu', gitu. Ada satu hadis riwayat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dia kata apa? Idza saraqa as-sariqu, apabila pencuri curi, faqta'u yaminahu minal qu', potonglah tangan kanan dia orang tu minal qu', dekat qu'. Jadi hadis tu orang panggil mubayyin. Hadis tu menjelaskan yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang mujmal. Potong-potong kat mana? Potong dekat sini. Hadis tu orang panggil mubayyin. Faham sini? Wa qila la ijmala fiha li'anna al-qat'a zahirun fil ibanati. Wa qil, katakin la ijmala fiha, tak ada ijmal. Fiha, padanya ibanah. Tak ada ijmal pada ibanah tadi tu, pada yang nak putus tadi tu. Sebab apa? Li'annal qat'a, kerana potong itu zahirun fil ibanah, jelas pada putus. Kan yang kedua pula dia kata potong tu setakat nak bagi putus ke ataupun bagi luka. Lepas tu Qil kata tak ada. Tak ada ijmal dekat hak yang yang dekat masalah putus ataupun tidak tu. Sebab kalau sebut potong, dia kena putus lah. Potong ni dia kena putus. Bukannya melukakan dan sebagainya dia. Faham sini? Wa minha, dan sebahagian daripada ayat tu sebahagian daripada ayat-ayat tadi tu, wamsahu biru'usikum. Ni surah Maidah ayat 6. Hendaklah sapu kepala-kepala kamu ni. Qil kata innaha mujmalatun. Qil kata ini adalah ayat mujmal, ayat yang tak jelas. Sebab apa? Litaraddudiha baina mashil kulli wal ba'dhi. Litaraddudiha, kerana taraddud ni gimari. Taraddud ni pergi mari. Nya dia ayat tadi tu bainal mashil kulli wal ba'dhi, di antara sapu ke semua dan sebahagian. Ayat Al-Quran beritahu wamsahu biru'usikum, hendaklah kamu sapu kepala. Jadi sapu dekat sini ni, sapu semua kepala ke, sapu sikit kepala ke, dia tak jelas. Lepas tu wamashu syar'i an-nasibata mubayyinun lidzalika, dan menyapulah oleh syari'. Syari' kat sini maksudnya hadis lah. An-nasibata akan ubun-ubun, khabar dia mubayyinun lidzalika, itu menerangkan bagi demikian. Jadi datang hadis Nabi sapu macam ni. Jadi jelaslah sapu semua kepala ke ataupun sebagai kepala ubun-ubun ke. Jadi waqila, Qil kata la da wa innama hiya limutlaqil mashi, hanya saja dia sapu tadi tu, dia ayat tadi tu limutlaqil mashi, untuk semata-mata sapu, as-sadiqi, yang benar, bi aqalli ma yutlaqu alaihi al-ismu,
bi aqali, dengan sekurang-kurang ma yutlaqu alaihi ismu, dengan sekurang-kurang barang yutlaqu yang diitlaqkan alaihi ke atas dia al-mashu tu al-ismu akan nama, wa yufiduhu dan beri faedah lah oleh mahu akannya isim. Jadi kil ni hak mazhab Syafi'i kita. Kil kata dok, asal kita panggil sekurang-kurang sapu pun tak apa dah. Jadi macam ni sikit. Sini pun sapu dah sikit je. Bila mana sikit saja pun boleh dah, maka yang dimaksudkan dengan wamsahu biru'usikum tu adalah sapu. Sikit pun tak apa dah. Tu kil bagi tahu macam tu. Jadi hak atas tadi tu, masalah sapu kepala ni, kalau mazhab Hanafi dengan mazhab Hanafi dia rubuk, ubun-ubun sikit macam ni tak apa dah. Mazhab Syafi'i kita sikit 3 helai rambut pun tak apa dah. Ada sebab wamsahu biru'usikum, sapulah kepala. Ra'sun tu dia bagi tahu dengan lafaz jamak ru'us. Lepas tu aqallil jam'i salasa, sekurang-kurang jamak tu 3. Jadi sapu 3 helai pun tak apa dah. Kalau Hanafi dia kena ni nasibah, Nabi sapu ubun-ubun, jadi dia paling kurang adalah robok 1/4 kepala. Ubun-ubun ni duduk kat 1/4 kepala. Kalau sini sampai belakang ni kita bagi 4, ubun-ubun ni nasibah ni 1/4. Kalau Maliki dengan Hambali dia sapu belakang. Cuma hak ni sapu kat sini, hak Hambali tu tak silap sapu dari belakang. Ala kulihat daripada ayat Quran tu juga, wamsahu biru'usikum, sapulah kepala. Jadi mujmal, sapu macam mana tu? Jadi hadis tunjuk sapu macam ni. Jadi yang dimasukkan dengan sapu adalah macam ni. Adapun kita Syafi'i kita kata dok, asal orang panggil sapu tak apa dah. Jadi sikit macam ni pun sapu dah. Jadi Syafi'i kita sikit pun tak apa dah. Wa minha, dan sebahagian daripada dia al-ayat tadi tu, al-ayatul lati fiha asma'u syar'iyyatu, ayat yang dekat ayat tadi tu ada isim-isim yang bangsa syariat. Isim nama bagi syariat. Dia benda ni dia ada pada lurah, dia ada pada syarak, dan kalau satu lagi tak silap dia ada pada adat. Yang tu tengok balik. Contoh macam semayang, solat, kalau pada lurah, semayang pada lurah adalah doa. Tapi semayang pada syarak, satu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan bagi salam. Jadi benda tu dia ada pada bahasa ke ataupun pada syarak. Jadi dekat sini ayat al-ayatul latifiyah asma'us syar'iyyah. Ayat yang pada ayat tadi tu asma'us syar'iyyah, isim-isim yang pada syarak. Bukan pada bahasa, pada syarak. Kalau dia sebut semayang, maksudnya semayang yang semayang betul tu. Bukannya semayang yang doa. Kalau dia sebut puasa, maksudnya puasa yang tak makan dari subuh sampai ke maghrib tu. Bukan puasa dengan makna imsak, menahan tadi tu. Kalau dia sebut haji, haji yang pergi Mekah buat haji tu. Bukan haji yang dengan maksud qasad, tumpu, tuju tu. Nampak saudara? Nahu, seumpama wa aqimus salata wa atuz zakah. Ni surah Baqarah ayat 43. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa, ni surah Baqarah ayat 185. Sesiapa yang menyaksikan daripada kalangan kamu tu akan bulan, nampak anak bulan puasa tadi tu, falyasum, maka hendaklah dia puasa. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan ni surah Ali Imran ayat 97. Kepada bagi Allah Ta'ala tu, kepada Allah tu wajib ke atas manusia hijjul bait, pergi Baitullah, buat haji. Kil kata innaha mujmalun. Kil kata ayat ni semua adalah mujmal. Sebab apa dia jadi mujmal? Lihtimalis salati likulli du'ain. Kerana boleh ihtimal sembahyang itu likulli du'ain, bagi setiap doa. Sebab solat ni pada lurah adalah doa. Was-saumi likulli imsakin. Dan puasa bagi setiap yang menahan. Wal haji likulli qasdin. Dan haji tu bagi setiap qasad, pergi, tumpu. Ada. Wal muradu biha la. Jadi kil kata macam tu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah doa. Kil kata tu. Ayat ni mujmal. Lepas tu yang menerangkan mubayyin dia adalah hadis Nabi semayang tadi itu. Adapun
hak bukan kil ni, kita kata dah ayat ni bukan mujmal. Ayat ni wal muradu biha la tadullu alaihi lughatu. Kita kata macam tu. Wal muradu biha, maka bermula yang dikenaki biha dengan ada ayat tadi tu, khabar dia la tadullu alaihi lughatu. Itu tidak menunjuk ke atas dada al murad al lughatu oleh bahasa. Faftuqira ilal bayani tasabuk, maka bila berhajat kepada bahasa faftuqira, maka diberhajat ilal bayani kepada penerangan. Kita kata dak bukan macam tu. Wakila kata kil la tidak, bal yuhmalu ala kulli ma dzukira, bahkan ditanggung ala kulli ma dzukira, di atas setiap barang yang disebut ia ma. Ma zukira ni ay bimakna syar'i. Kena tulis kat situ bagi faham sikit. Ay bimakna syar'i, dengan makna syarak dia. Illa ma khussa bidalilin, kecuali barang khussa, yang khususlah ia ma bidalilin, dengan ada dalil. Dengan ada dalil ni maksudnya datang dalil yang menunjukkan hak ni nak pada bahasa. Contoh macam solat. Solat ni kalau bahasa ni doa ada. Ataupun kalau pada syarak ni semayang yang mula daripada takbiratul ihram sampai bagi salam tu. Jadi kalau ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kita tak faham hak semayang yang macam semayang betul tu lah. Hak tu kita faham guna di atas yang luruh. Semayang dengan makna doa. Kalau dari Allah bagi rahmat, kalau dari malaikat adalah istighfar. Tapi ayat yang wa aqimus salata wa atuz zakah, kita kata dah ayat ni adalah ayat jelas. Ada. Kalau pengarang kitab ni dia beritahu ayat ni adalah ayat ayat apa tu mujmal. Lepas tu hadis Nabi tu mubayyin, menerangkan ayat tu. Satu pendapat lagi pula dia beritahu dak ayat ni adalah ayat yang guna pada bangsa syarak, yang guna dengan makna syarak dia tadi tu. Kecuali kalau dia datang dengan jelas bagi tahu dia ni nak guna dengan makna bahasa, baru kita pergi guna pada makna bahasa. Faham sini dah? Dia bahasa ni dalam bahasa Arab di lughah ni, dia ada lughah pada syarak, dia ada lughah pada lughah kalimah. Kalimah tu dia ada pada lughah, dia ada pada syarak. Contoh pada lughah ni sebagai contoh inilah wuduk. Wuduk ni kalau pada bahasa maksud dia adalah basuh. Asal kita basuh tangan pun orang panggil wuduk, kita mandi pun wuduk, kita basuh kain pun wuduk, maka wuduk ni basuh. Kecek mudah-mudah gitulah. Tapi kalau pada syarak, wuduk ini adalah satu perbuatan yang kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tu wuduk. Jadi bila sebut wuduk, nak pada syarak ke ataupun nak pada bahasa. Jadi kalau Quran datang, jadi satu pendapat kata tak, dia ikut pada bahasa juga. Tapi datang hadis Nabi mubayyin, menerangkan yang dimasukkan dia adalah pada syarak. Satu pendapat lagi bagi tahu hak yang gengit asma'us syar'iyyah, yang pada syarak ni dia datang dalam Quran, kita nak pada makna syarak selalu dah. Kecuali kalau datang dalil kata taksir dia dengan makna syarak, maka baru kita guna pada makna lughah. Nampak situ dah, kalimah tu dia ada pada bahasa dan dia ada pada syarak. Kalau tak silap lagi satu lagi, dia ada pada adat. Contoh pada adat ni suprah, saprah. Yang dia mau makan tu, yang dia mau letak dekat bawah pinggan tu, bawah talam tu. Jadi suprah tu asal bahasa dia adalah orang dulu tu kalau dia orang nak musafir, contoh dia orang nak makan roti ke, dia orang nak musafir, nak jalan jauh ni 2-3 hari ni, dia orang ambil makanan roti ke apa ke, dia orang bubuh dalam bekas, bukan dalam bekas, dalam kulit gitu. Lepas tu dia orang bubuh dalam tu. Lepas tu contoh ambil roti canai tu kan, dia mau bubuh dalam ketah dia tu kan. Lepas tu balut lah. Cuma orang dulu tu dia guna kulit, lepas tu dia balut lah, tu dia ikat. Lepas tu pergi, lepas tu sehari mari tengah jalan, buka makan. Lepas tu tutup, lepas tu pergi, sehari lapar, berhenti makan, masa makan buka makan balik. Jadi buka tu hak kulit, hak ketah bawah tu itu saprah pada bahasa. Tetapi bila mana-mana orang Arab pada adat dia guna, setiap benda yang duduk dekat bawah ni yang kita buat lapik makanan, tak kisahlah sama ada benda tu kita buat untuk bekal musafir ataupun tidak, asal kita guna untuk lapik makanan, kita panggil dia adalah saprah. Nampak situ dia kalimah saprah tu, dia pada bahasa dia adalah bungkus untuk musafir. Tapi
dia dah pergi kepada adat. Adat dia apa? Setiap benda yang kita letak dekat bawah makanan tu orang panggil saprah. Tu dia ada pada bahasa, pada lurah, pada syarak, pada lurah dan pada adat satu lagi. Faham sini? Jadi dalam Quran ada ayat mujmal, tapi dia ada dah benda yang nak menerangkan ayat tadi tu. Dia ada mubayyin. Sama ada mubayyin tu hadis ataupun sebagai. Faham sini? Sekarang ni kita nak masuk pada nasikh dengan mansukh. Dalam Quran ni dia ada nasikh dan mansukh. Qaidatul, satu kaedah fi nasikhihi wa mansukhihi. Pada nasikhnya Al-Quran wa mansukhihi dan mansukhnya Al-Quran. An-naskhu, nasakh huwa al-khitabu ad-dalu ala raf'il hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddimi ala wajhin laulahu lakana thabita ma'a tarakhihi anhu. Huwa nasakh ni al-khitabu, khitab ni kecek. Khitab kecek depan-depan ni. Percakapan ad-dalu yang menunjukkan, suruhan yang menunjukkan ala raf'il hukmi thabiti, di atas raf'il hukmi sabiti, diangkat al-hukmi sabiti, hukum yang telah sabit. Hukum ni dah ada dah, tapi bila mana kecek hukum tu diangkat bil khitabil mutaqaddimi, dengan khitab yang mutaqaddim, khitab yang baru datang. Ada khitab yang baru datang. Ada ala wajhin, di atas satu wajah, laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Laulahu, kalalah tidak ada wajah tadi tu, laulahu wajah, dhamir dia, lakana sabitan. Lakana, jawab nescaya adalah lakana al-hukmu, lakana hukum tadi tu sabitan, tetap. Apa tu ma'a tarakhihi anhu. Hak ni bersama berlambatnya khitab anhu, daripadanya hukum yang pertama tadi tu. Jadi nasakh ni apa? Dia datang khitab, dia datang suruhan, dia datang percakapan yang kedua. Percakapan yang kedua tu dia mengangkatkan hukum bagi yang pertama. Ada di atas satu wajah. Kalaulah tidak ada wajah, tidak ada sebab tadi tu, maka hukum yang pertama tu masih diamalkan. Ma'a tarakhihi anhu, bersama khitab tadi tu dia datang lambat sikit. Dia datang yang kedua. Kalau falau jaa muttasilan lakana takhsis. Kalau khitab tadi tu dia datang dengan serentak, itu orang tak panggil nasih mansuh, itu orang panggil takhsis. Demo dah ngaji dah kemarin bab takhsis. Keumuman satu lafaz ditakhsiskan dengan satu lafaz yang lain. Hak ni, kalau datang pertama, yang datang kedua ni dia memansuh, dia menasahkan yang kedua, yang pertama tadi tu. Faham tak sini? Faham tak? Tengok dia. Lepas tu nasakh ni dalam Quran ni saja ada. Wahwa, dan bermula ia nasakh min khasaisil ummatil muhammadiyati, adalah min khasasiyati, sebahagian daripada khususiat ummatil muhammadiyah, umat Nabi Muhammad ni. Jadi umat dulu Taurat, Zabur, Injil dia tak ada nasakh. Tapi umat Muhammad Quran ni dia ada nasakh. Maksudnya ayat hak dulu, hukum yang dulu dinasahkan. Waqad ajma'al muslimuna ala jawazi. Waqad, dan sesungguhnya ajma'al muslimuna, telah ijma'lah oleh orang-orang Islam ala jawazi, di atas harunnya nasakh. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ni surah Baqarah ayat 106. Ma nansakh min ayatin, tidak kami mansuhkan dari satu ayat, au nunsiha, ataupun kami tinggalkan akannya ayat tadi tu, tidak kami nasakh ataupun kami tak bagi tahu. Na'ti bi khairin minha au mithliha, na'ti, nescaya kami buat datang, bi khairin minha, dengan yang lebih baik, minha, daripadanya ayat, au misliha, ataupun seumpamanya ayat. Jadi tidak satu hukum yang Allah Ta'ala mansuhkan hukum tadi tu, ataupun Allah Ta'ala tak bagi tahu hukum tadi tu, Allah Ta'ala tinggalkan hukum tadi tu, kecuali Allah Ta'ala datangkan hukum yang kedua yang lebih baik, ataupun seumpama. Lagi teruk dah. Faham sini? Ma'anin naskhi, makna nasakh. Jadi nasakh ni apa makna dia?
Yarid naskhu bimakna al-izalatu. Datanglah oleh nasakh bimakna izalah. Hal keadaan dengan makna izalah. Nasakha ni dengan makna azala, menghilangkan. Wa minhu, sebahagian daripada dia nasakh bimakna izalah tu, qauluhu ta'ala, fayansakhullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatih. Surah Hajj ayat 52. Fayansakhullah, maka menghilanglah. Fayansakhullah ni dengan makna hilang. Maka menghilanglah oleh Allah Ta'ala ma yulqi syaitan, akan apa yang mencampak oleh syaitan. Thumma yuhkimullahu ayatih, kemudian menetaplah oleh Allah akan ayat-ayat dia, akan tanda-tanda dia. Bimakna tabdil, nasakh dengan makna ganti. Tadi hilang tak ada. Hak ni dengan makna buat datang ganti yang lain. Wa minhu, sebahagian daripada pada dia, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Surah Nahl ayat 101. Wa idza baddalna ayatan makana ayah. Wa idza baddalna, dan apabila kami ganti ayatan akan satu ayat, makana ayah, pada satu ayat yang lain. Jadi ayat ni ambil buang ayat ni, ambil ayat lain, mari ganti. Hak tadi tu hilangkan terus. Faham sini? Bimakna tahwil. Tahwil ni pindah daripada satu tempat pindah pada satu tempat. Kana katana sukhil mawarithi, seperti apa ni? Perpindahan mawaris, harta-harta waris, harta pusaka tadi tu. Bimakna tahwilil mirathi min wahidin ila wahidin. Bimakna, hal keadaan dengan makna tahwilil mirathi, berpindah harta pusaka min wahidin ila wahidin, daripada seorang kepada seorang yang lain. Contoh, kalau dia tak ada anak, dia dapat apa? Dia dapat nis setengah. Tapi kalau kawan tu tak ada anak, dia dapat nis setengah. Tapi kalau kawan tu ada anak, pindah daripada nis tadi tu, dapat rubuk saja. Hak setengah dia tu dapatkan anak pula. Nampak situ dah? Tu orang panggil tahwil. Jadi nasakh ni dia ada beberapa makna. Ada dengan makna izalah, hilang. Ada dengan makna tabdil, ganti. Ada dengan makna tahwil, pindah. Ada. Wa bi makna an-naq. Dan ada juga dengan makna an-naqlu min mawdhi'in ila mawdhi'in. Pindah min mawdhi'in ila mawdhi'in, daripada satu tempat ila mawdhi'in, kepada tempat yang lain. Nampak kat situ tu. Mawdhi' dengan mawdhi' tu nakirah kan dua-dua. Nakirah, kalau sama-sama nakirah ulang dua kali, dia bagi faedah ke apa? Dia bagi faedah taghayur, suku-suku. Jadi pindah daripada satu tempat ila mawdhi'in, kepada tempat yang lain pula. Sebab apa? Sebab nakirah dua-dua tadi tu. Wa minhu, sebahagian daripada dia tadi tu, nasakhtul kitaba. Aku nasakh akan kitab. Apa maksud dia? Idza naqaltu ma fihi hakiyan li lafzihi wa khattihi. Idza naqaltu, apabila aku pindahkan ma fihi, akan apa yang di dalam kitab tadi tu, hakiyan, hal keadaan menghikayatkan, li lafzihi, bagi lafaznya nyama, wa khattihi, dan tulisannya nyama. Jadi orang dulu tu dia tak ada mesin photostat. Kalau kita ni, kita letak getah, lepas tu dia photostat, dia tubik hak baru. Kalau orang dulu tu, kalau dia nak beli kitab tu, dia ada juru tulis. Jadi dia ambil hak kitab asal tu, letak kat depan. Lepas tu 2-3 orang kan, seorang ni dia salin balik. Hak salin balik tulis, hak yang daripada dalam kitab, mari buat masuk kitab lain tu, itu orang panggil nasakh juga. Dengan makna an-naqal min mawdhi' ila mawdhi'. Pindah daripada satu tempat kepada tempat yang kedua pula. Faham kat sini? Dah. Jadi waqtalafal ulama'u, telah berselisihlah oleh ulama, faqila, maka dikatakan, la yansakhul Qur'anu illa bil Qur'ani. Tidak dinasahkan akan Al-Quran kecuali dengan Quran saja. Jadi Quran ni, boleh tak Quran menasahkan Quran? Yang tu kita tahu dah boleh. Sebab tadi dia kata waqad ajma'al muslimun, tu orang Islam dah ijma' dah. Tapi selain pada Quran boleh tak? Quran nasah Quran boleh. Tapi kalau sebagai contoh, hadis nasah Quran boleh ke tidak? Benda ni kita akan belajar dalam usul fiqh. Pendapat pertama dia beritahu la yansahul Quran illa bil Qur'ani. Tidak dinasahkan akan Quran kecuali dengan Quran sahaja. Maksud dia hadis nasah Quran tak boleh. Nak sama-sama nasah, kena sama-sama Quran saja.
Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Hak ni tadi tu lah surah Baqarah ayat 16 tadi tu. Tidak kami nasahkan daripada satu kitab aw nunsiha, ataupun kami tak sebut akan dia, na'ti bi khairin minha, nescaya kami buat datang yang lebih baik daripada dia ayat, aw misliha, ataupun seumpama dia ayat. Jadi dia orang kata apa? Qalu, berkatalah hak yang pendapat pertama tadi tu, wala yakunu mithlal qur'ani wa khairan minhu illa qur'an. Itu tu dalil dia. Wala yakunu mithlal qur'ani, dan tidak adalah yang seumpama Quran tadi tu, wa khairan minhu, dan yang lebih baik, minhu, daripadanya Al-Quran, illa Qur'anun, kecuali Quran. Quranun yang belakang tu isim yakunu tadi tu. Ayat Allah Ta'ala kata, tak ada dah kami nasahkan daripada Al-Quran, ataupun kami tak sebut daripada Al-Quran, nescaya kami buat datang dengan lebih baik daripada ayat tadi tu, ataupun seumpama dia. Jadi tak ada adalah yang sama dengan Al-Quran ataupun lebih baik daripada Al-Quran, kecuali Quran tu sendiri. Hadis dia bawah lagi. Nampak situ. Waqila, wakil pendapat kedua pula bagi tahu, bal yunsakhul Qur'anu bis sunnati, bal bahkan yunsakhul Qur'anu, dinasahkan akan Quran bis sunnati, dengan sunnah. Hadis pun boleh menasahkan Quran juga. Ada. Li'annaha aidan min indillah, li'annaha, kerana sesungguhnya sunnah hadis tu aidan juga min indillah, daripada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ni surah An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Muhammad tadi tu yantiqu, dia kecek, 'anil hawa, daripada nafsu dia tu. Hak dia kecek semua tu adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Wa ja'ala minhu ayatal wasiyati, dan menjadilah oleh kil tadi tu, minhu, daripada dia nasakh. Hadis boleh menasahkan Quran ni, ayatal wasiyati, akan ayat wasiat. Jadi ayat wasiat tu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat 180. Ayat wasiat tu ayat 180. Allah Ta'ala wajibkan apabila kamu ni nak mati, nazak itaraka khairanil wasiyah, bahawa apa? Kamu ni tinggalkan akan wasiat kepada mak ayah dan kepada kerabat-kerabat. Dah. Itu surah Baqarah ayat 180. Jadi ayat tu bagi tahu kalau nak meninggal kena tulis wasiat, wasiat untuk kerabat, mak ayah. Dah. Adapun hadis bagi tahu apa? Dalam Sunan Abu Daud, qala Rasulullah, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Allah Ta'ala ni qad a'ta kulli haqqin haqqahu, Allah Ta'ala telah beri kepada setiap yang berhak tu akan hak dia. Fala wasiyata liwarithin, tak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi ayah, mak ayah, kerabat tu waris tu. Ya, hadis bagi tahu fala wasiyata liwarisin, tak ada wasiat bagi si waris. Hadis ni orang panggil dia memansuhkan ayat Quran yang mengatakan kena tulis wasiat untuk mak ayah dan juga kerabat-kerabat. Ini orang panggil sunnah hadis menasahkan ayat Quran. Dan hadis tu pun daripada Allah Ta'ala juga, sebab Nabi dia kecek apa-apa, Allah Ta'ala yang wahyukan kepada dia. Faham sini? Mawatinun naskhi, tempat-tempat nasakh. La yaqa'un naskhu illa fil amri wan nahyi, tidak berlakulah oleh nasakh illa fil amri wan nahyi, kecuali pada fi'il amar dan fi'il nahi. Maksudnya dekat kalam insya'. Nasakh ni dia ada dekat kalam insya' saja. Amar dengan nahi ni kalam insya' lah. Dia mula ngaji dah kalam insya' dalam ilmu ma'ani, dalam balaghah tu. Walau bilafzil khabari, walaupun ia al-amru wan nahyi ni bilafzil khabari, dengan lafaz khabar, dengan lafaz kalam khabar. Walaupun dia datang dengan lafaz khabar, tapi maksud dia, murad dia tu adalah insya', maka dia boleh jadi nasikh juga, berlaku mansukh juga. Ammal khabarul ladzi laysa bi ma'na talabi fala yadkhuluhu an-naskhu. Ammal, adapun al khabaru, kalam khabar
berita. Khabar ni alladhi laisa bima'na talabi, alladhi yang laisa tidak adalah ia alladhi bima'na talabi itu dengan makna talab, fala yadkhuluhu naskhu maka tidak masuklah akan khabar tadi tu an-naskhu oleh nasakh. Kalau dia dekat khabar tadi tu tak ada talab, contoh cerita Nabi Musa, cerita Israel apa nak Bani Israel sebagai dia, hak tu semata-mata nak pemberitahuan, maka tak ada nasakh dekat dia. Wa minhu sebahagian daripada dia al-khabar tadi tu al-wa'du wal wa'idu. Wa'd ni janji, wal wa'idu. Wa'id ni ancaman. Hak janji Allah Taala dalam Quran ataupun ancaman Allah Taala, hak tu dia tak ada makna tolak kat situ. Jadi dekat situ dia tak berlaku nasakh. Wa idza arafta zalika, dan apabila arafta mengetahuilah oleh kamu zalika akan demikian, maksud dia tak berlaku nasakh dekat kalam khabar. Wa idza arafta zalika, jawab dia arafta fasada san'i man adkhala fi kutubin naskhi kathiran min ayatil ikhbari wal wa'di wal wa'idi. Arafta, nescaya kamu tahu, fasada san'i man, rosak, fasad ni rosak, san'i man perbuatan mereka, adkhala fi kutubin naskhi, adkhala yang memasuklah oleh man tadi tu fi kutubin naskhi di dalam kitab-kitab nasakh, maf'ul, kasiran min ayatil ikhbari akan banyak daripada ayat-ayat ikhbar, wal wa'di dan ayat-ayat janji. Ikhbar di pemberitahuan, wal wa'di janji, wal wa'idi dan ancaman. Jadi dia bagi tahu lah, nasakh ni dia hanya berlaku dekat kalam insya' saja. Dia tak berlaku dekat kalam khabar. Ataupun dia boleh berlaku juga dekat kalam khabar, tapi kalau khabar tu ada makna insya', ada makna tolak. Gitu dia bagi tahu. Lepas tu dia bagi tahu lah, ada orang dia buat masuk, dia ada orang dia tulis kitab, dia tulis kitab nasakh mansukh, dia tulis buku berkaitan dengan nasakh mansukh. Lepas tu banyak dia buat datang nasakh mansukh dalam tu. Sedangkan nasakh mansukh yang dia buat datang tu adalah dia ambil daripada ayat-ayat ikhbar, ayat-ayat khabar, ayat-ayat wa'ad, ayat-ayat janji, ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman. Sedangkan ayat wa'id, ayat ancaman, ayat wa'ad, ayat janji ni ataupun ikhbar, ayat pemberitahuan ni, dia tak masuk nasikh mansukh ni. Nasikh mansukh hanya masuk dekat ayat tolak sahaja. Dia bagi tahu macam tu. Faham tak sini? Jadi insya-Allah kita akan masuk dekat aqsamun naskhi, bahagian-bahagian nasakh. Nasakh ni dia boleh nasakh tak ada belaka, dia boleh nasakh tulisan ada tapi hukum ada tak ada, dia boleh hukum ada tapi tulisan tak ada. Insya-Allah dah. Wallahu a'lam.